الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kekuatan kepada kita untuk kita menjalani sisa-sisa kehidupan kita, untuk kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh berjamaah dan seterusnya. Kita duduk dalam majlis ilmu untuk memberi sedikit sinaran kepada pagi kita dan memberi kekuatan dalam menghadapi hari-hari yang baki kepada kita. Tuan-tuan rahmat Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita sedikit bermuzakarah tentang Lailatul Qadar dan Al-Quran. Ini adalah malam-malam terakhir bagi kita, 10 terakhir bagi kita dalam bulan Ramadan tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraru Lailatul Qadr fi 'ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dalam bulan Ramadan. Pelbagai pendapat ulama mengatakan tentang bilanya Lailatul Qadar tersebut. Ada yang mengatakan 21, 27, 23, 25 malam-malam yang ganjil. Dan ada juga pendapat ulama mengatakan daripada permulaan Ramadan. Mula Ramadan kena cari dah Lailatul Qadar. Tetapi berdasarkan hadis yang telah kita bacakan tadi menunjukkan bahawa Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan dalam 10 terakhir bulan Ramadan. Bermakna kita sekarang ini telah berada dalam hari-hari malam-malam Lailatul Qadar. Sebagaimana telah saya jelaskan, satu pendapat ulama mengatakan bahawa jikalau kita mengambil pendapat yang mengatakan malam-malam yang ganjil, bermakna kita menghitung daripada 21, 23, 25, 27, 29, 10 yang terakhir. Itu kalau Ramadan genap 30. Tetapi kalaulah Ramadan 29, bermakna kita mengambil 10 yang terakhir daripada 29 ke belakang, kita hitung 10, bermakna 20. Bermakna malam ganjil tersebut adalah 20
22, 24. Itu pendapat dia. Dan ini logik kepada kita sebab dia tak sebut. Dia tak sebut dalam hadis ini daripada 21. Dia kata malam-malam ganjil 10 yang terakhir. Malam-malam ganjil 10 yang terakhir. Bermakna di sana ada rahsia. Sebab Ramadan kadang-kadang 20, kadang-kadang 30 lazimnya, dan kadang-kadang 29. Bermakna rahsia Lailatul Qadar itu terletak pada tiap-tiap malam 10 terakhir. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini sesuatu yang amat-amat besar, dan Allah Subhanahu Wa Taala confirm nak berikan kepada kita. Dia tak tunjuk. Kalau tunjuk malam 27. Kalau kita lihat ada pendapat ulama malam 27. Bermakna daripada mula kita tak ibadah. Kita dah target dah 27 baru kita baca Quran, kita solat sunat, kita buat amalan-amalan yang baik. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pasti dan pasti. Tuan-tuan, hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian, mungkin elok kita bawa satu cerita. Kalaulah kita berada pada umat yang ada kebaikan, yang ada kelebihan yang paling banyak sekali, kadang-kadang kita tidak merasa kelebihan tersebut. Tak merasa. Macam kita berada dalam lombong emas. Duduk dalam lombong emas, dah setahun, 2 tahun, 10 tahun duduk dalam lombong emas, kita tak rasa emas tu berharga dah. Tak berguna bagi kita. Katil daripada emas, jamban kita daripada emas, semua daripada emas. Kita tak rasa dia berharga. Tetapi kalaulah orang dari luar masuk ke tempat kita, melihat emas, Masya Allah, semua emas, dia akan merasa takjub. Dia merasa diri kita yang berada dalamnya sangat hebat sekali. Sedangkan kita tidak merasa hebat, sebab kita telah berada di situ bertahun-tahun. Ada satu cerita diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang Bani Israel yang mana dia sangat berani menghunuskan pedang, berperang, berjihad, membela agama Allah 1000 bulan. 1000 bulan dia berjihad melawan musuh ni selama 1000 bulan. Wallahu alam berapa umur dia. Rasulullah SAW amat terpugun akan hal itu dan mengharapkan untuk umatnya mendapat pahala macam orang tersebut. Ini diceritakan bahawa dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, Engkau jadikan umatku lebih pendek umurnya dan lebih sedikit amalannya. Pendek umur kita dan lebih banyak amalan. Orang Bani Israel ini, dia berperang, berjihad melawan musuh ni selama 1000 bulan. Maka Rasulullah SAW berdoa supaya kita mendapat 1000 bulan dengan umur kita yang sangat-sangat pendek sekali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita Lailatul Qadar, yang kita akan cari, yang kita akan berlumba-lumba. Dikatakan orang lelaki ini, orang Bani Israel ini, dia seorang yang gagah berani, dia seorang yang hebat. Kalau berjumpa dengan musuh ni, confirm dia menang. Confirm dia menang. Maka orang-orang musuh dia ni nak membunuh dia tak mampu. Nak membunuh dia tak mampu, dia masuk ke isterinya. Wahai sekian-sekian, dia kata, hang dapat sekian-sekian, sekian-sekian juta, kamu bunuh suami kamu. Sekali dia ikat suami dia di katil. Suami dia tidur, diikat di katil dengan tali yang sangat kuat. Besok pagi suami dia bangun selamba saja, putus semua tali. Pelbagai usaha diusahakan oleh isterinya, tak berjaya.
Maka akhirnya lewat peranan syaitan, syaitan duk kaji. Syaitan buat kajian juga. Syaitan nak goda kita ni, dia goda orang biasa, dia beza. Dia goda orang abid, ibadah beza. Dia goda ustaz, beza. Dia buat kajian. Macam mana nak buat? Setelah dibuat kajian, dia jumpa, oh begitu. Dia kata dekat isteri dia, wahai isteri seorang panglima, kamu tanya suami kamu, apa yang menyebabkan dia lemah? Apa yang menyebabkan dia lemah? Dia kata, wahai isteriku tercinta, aku ni lemah kalau diikat dengan janggut aku. Dia katakan dia ada janggut 8 helai janggut dia, panjang sampai ke kaki. Wallahu a'lam. Ini kisah. Tak mustahil pun itu. Ada 8 helai je janggut dia. Kau ambil janggut, dengan janggut ini aku tidak dapat bergerak. Maka isteri dia pun dia ambil janggut dia, janggut suami dia pada masa tidur, dan diikat. 4 di kaki dan 4 di tangan. Dan ternyata dia tak boleh bergerak, sehingga musuh dia ambil dia, bawa ke satu tempat penyembelihan. Bawa ke tempat penyembelihan, nak sembelih dia. Maka dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, jika aku mati dalam keadaan ini, maka tidak ada orang nak membela agama kamu. Dia berdoa sungguh kepada Allah, sehingga Allah beri kekuatan kepada dia untuk dia terlepas daripada ikatan janggut dia sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, maka dengan terlepas dia tersebut, dia dapat beribadah, dapat berjuang, dapat berjihad sehingga 1000 bulan. Punya susah dia nak mendapat ibadah 1000 bulan, nak mendapat berperang selama 1000 bulan. Perlu menjalani kehidupan yang sangat-sangat menderita, perlu berhadapan dengan isterinya. Itu kaum Bani Israel. Bermakna mereka amat-amat susah untuk nak mendapatkan sesuatu yang senang macam kita. Sebagaimana saya beritahu pada permulaan tadi, kita ni seolah-olah berada dalam lombong emas. Masya Allah. Ini kena peringatkan, kita sedang berada dalam lombong emas. Umat Nabi Muhammad berpeluang berada dalam lombong emas. Dan kita sekarang ni 10 terakhir berada betul-betul, bukan di pintu, di pintu gua yang dipenuhi oleh emas, tetapi di dalam, dah masuk dah ke dalam. Bersamana guni kita telah bawa nak kutip semua emas tersebut yang ada. Kalau kita buat beg plastik yang kecil, sedikitlah boleh kita bawa emas. Kalau kita bawa lori yang besar, mungkin banyak emas yang kita boleh masuk. Terpulang kepada kita sekarang ini, kita telah berada dalam lombong emas. Terpulang kepada kita, berapa banyak kita nak ambil emas tersebut. Kita tanya sendiri. Sekarang kita telah berada di malam-malam terakhir Ramadan, dan kita akan berhadapan dengan Lailatul Qadar. Sejauh mana kita boleh ambil peluang daripada Lailatul Qadar tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kita tahu Lailatul Qadar adalah 20 yang terakhir, 10 yang terakhir. Itu sebagaimana disebut oleh ulama, turunnya Al-Quran kepada kita secara terus, sekaligus. Manakala turun Al-Quran yang kita sambut nuzul Al-Quran sebelum ini, turun Al-Quran secara beransur-ansur, munajjaman, satu-satu ayat hingga habis. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Sayyid Qutb telah mentafsirkan ayat ini. Dia kata
Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr?" Pertanyaan itu bukan menunjukkan sesuatu yang tidak tahu, tetapi menunjukkan sesuatu nak tahu dah, apa dia Lailatul Qadar tersebut. Bermakna sangat besar. Sangat besar. Dia kata sepatutnya pada malam-malam terakhir ini kita kena buat festival, dia kata. Sepatutnya. Sebab ada soalan situ. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Kamu tahu tak apa dia malam Lailatul Qadar tersebut? Soalan bukan untuk tahu jawapan, tetapi soalan untuk menunjukkan bahawa dia adalah sangat-sangat berharga sekali. Sangat-sangat berharga sekali untuk kita. Lailatul Qadri, Allah sebut, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya-Allah. Itu peluang kepada kita, dan selalu dah kita dengar, dan selalu dah kita membaca fadilat-fadilatnya. Selalu dah kita nak berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu alam, kalau saya lihat tuan-tuan ni telah dapat dah Lailatul Qadar. Dah 50, 60, 70 tahun dah hidup, insya-Allah confirm telah dapat dah. Kalaulah kita telah menghidupkan malam-malam terakhir daripada Ramadan. Tetapi apa aktiviti yang perlu kita buat pada malam-malam tersebut? Kita banyak aktiviti ibadah untuk kita nak merebut malam-malam Lailatul Qadar ini. Sebab itu malam Lailatul Qadar ini kita biasa disibukkan dengan pelbagai aktiviti yang lain. Kalau perempuan yang muda-muda, dia nak siapkan langsir dia, tiba-tiba malam tu Lailatul Qadar, bermakna dia telah siapkan langsir dia selama 1000 bulan. Begitu. Allah balas 1000 bulan. Ikat langsir masuk dalam catatan. 1000 kali aku ikat langsir. Bila? Rupanya malam tu Lailatul Qadar. Allah lipatkan. Sedang buat kuih. Tengok buku catatanku, dia buat kuih 1000 bulan buat kuih. Duk hitung bila 1000 bulan, padahal malam tu Lailatul Qadar. Kita pun sama. Apa aktiviti kita buat? Jangan disibukkan dengan benda-benda yang lain. Sebab malam itu akan dibalas dengan balasan yang sangat-sangat besar. Kalau malam terakhir ini, bagi perempuan biasa aktiviti rutin dia. Kalau pagi itu mesti dia nak masak, nak sahur, rutin dia. Tapi malam terakhir ini kita usaha masa itu untuk membaca Al-Quran, walaupun satu muka, dia akan dibalas dengan 1000 bulan. Walaupun mungkin kita boleh baca setengah muka, salatlah 2 rakaat, walaupun 2 rakaat, salat 2 rakaat, kita berzikir, kita ibadah. Kalau tak mampu kita tidur, kemudian kita bangun balik. Selang daripada tidur itu, rehat tidur itu juga dikira ibadah. Akan dibalas. Kerana apa? Kerana kita penat berzikir. Bangun pukul 4 ataupun pukul 3, kita ibadah selama sejam, kita mengantuk, kita tidur setengah jam, kemudian kita sambung lagi ibadah, maka setengah jam tersebut juga dikira ibadah. Kerana apa? Kita mengantuk kerana ibadah, kita penat kerana ibadah, juga dikira ibadah. Sangat indah sekali. Sangat indah sekali kalau kita tahu akan cara-cara untuk beribadah pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, hadirin hadirat rahmatullah sekalian, Lailatul Qadar kita tahu bahawa diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara munajjaman. Munajjaman bermakna sekaligus. Sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nanti insya-Allah pada masa kita akan melihat sedikit tentang Al-Quran, tentang penurunan Al-Quran, tentang wahyu. Sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan kita adalah Al-Quran.
Kalau dapat kita hidupkan Al-Quran malam Lailatul Qadar atau malam-malam yang lain daripada bulan Ramadan ni, maka indah kehidupan kita, indah Ramadan kita. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, maksudnya rugi bagi orang yang datang bulan Ramadan tak ada kesan. Bulan Ramadan datang dan pergi tak ada kesan. Tiap-tiap tahun Ramadan datang, tiap-tiap tahun Ramadan pergi, tidak ada kesan kepada kita. Kesan baca Quran tak ada, kesan solat tak ada, kesan zikir tak ada, tidak ada kesan. Maka rugi kita, peluang itu rugi. Dan dalam hadis yang Rasulullah SAW sebutkan juga, Rasulullah naik atas satu anak tangga, kata amin. Anak tangga kedua, amin. Anak tangga ketiga, Rasulullah kata amin. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, apa yang kau sebut amin? Anak tangga pertama, kedua, ketiga, salah satunya Rasulullah kata, rugi bagi orang-orang berjumpa dengan Ramadan tak ambil peluang. Tak ambil peluang. Maksudnya rugi bagi kita masuk dalam lombong emas tapi tak ambil emas tersebut. Jadi dalam bulan Ramadan ini, sesuatu yang sangat-sangat baik untuk kita adalah mudarasah Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Kerana Rasulullah SAW mengambil peluang Ramadan juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Bahkan dia telah membaca dengan Jibril pada tiap-tiap Ramadan. Dan Rasulullah SAW telah membaca dengan Jibril 2 kali pada terakhir Ramadan sebelum dia meninggal. Ini yang kita buat tadarus. Tadarus, saling membaca, sama-sama membaca. Kawan kita duk baca, kita dengar dapat pahala. Kita baca, kawan kita dengar, semua dapat pahala. Jadi Al-Quran ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, sama ada kita hafal berapa ayat, berapa surah, berapa juz, tak apa. Tetapi yang penting bagi kita adalah dapat kita amalkan, kita ilmam, kita amalkan betul-betul Al-Quran itu dalam diri kita, sehingga Al-Quran itu menjadi malakah, disebut malakah, menjadi darah daging kita. Darah daging ni macam mana? Tak boleh pisah dah. Tak boleh pisah tu Al-Quran dengan kita. Dalam satu hadis disebut, barang siapa membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, barang siapa Allah berikan Al-Quran kepadanya, tetapi dia merasa bahawa orang lain yang lebih utama daripadanya, orang lain diberikan sesuatu lebih utama daripadanya, berarti dia telah meremehkan keagungan Allah. Barang siapa yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, mungkin kita dapat menghafal, mungkin kita dapat membaca, kita dapat beramal, tetapi kita rasa benda lain lebih utama yang Allah berikan kepada orang lain, maka seolah-olah kita telah meremehkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi anak-anak kita mungkin yang hafal Quran, bagi kita mungkin yang hafal Quran, kita rasa hafal Quran, apa kelasnya? Baik jadi benda lain lagi, lebih kelas lagi, lebih utama lagi, lebih banyak lagi gaji, lebih menjamin kehidupan lagi. Kita rasa Al-Quran ni remeh. Anak kita belajar Al-Quran remeh. Kita tahu tentang Al-Quran tak ada apa, kita rasa begitu. Maka Allah kata seolah-olah kita telah meremehkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis yang lain juga, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada pemberi syafaat yang lebih terutama tempatnya di sisi Allah daripada Al-Quran. Ini selalu kita ulang-ulang hadis ini. Pemberi syafaat adalah orang-orang yang ada dalam dirinya Al-Quran. Al-Quran yang dapat memberi syafaat kepada kita di dalam alam kubur. Al-Quran yang dapat memberi syafaat kita di padang mahsyar. Al-Quran yang dapat memberi syafaat kepada kita untuk kita meluru cepat masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran. Maka Allah beri Al-Quran kepada kita. Allah tak beri Al-Quran kepada orang-orang yang lain, umat sebelum ini, ataupun orang-orang di luar sana. Allah tak beri Al-Quran kepada dia, tak boleh baca Al-Quran, tak boleh amalkan Al-Quran. Ini kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Imam Asy-Syafi'i berkata,
Siapa belajar Al-Quran, besarlah harganya. Besar harga orang belajar Al-Quran ni. Rasulullah menyebut khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran ataupun mengajarkannya. Besar harganya. Apa harga yang paling besar sekali adalah syurga. Dunia ni tidak ada harga. Walaupun orang yang belajar Al-Quran ni telah dinilai murah di dunia, mana ada orang yang mahir Al-Quran ini tinggi harga di dunia? Tidak ada. Nilaian manusia kepada orang yang ada Al-Quran, orang pandai Al-Quran, orang hafiz Al-Quran, tidak ada nilainya. Tidak ada nilai di dunia. Nilai manusia adalah amat-amat rendah sekali. Dalam kacamata manusia, yang paling tinggi sekali nilainya adalah ilmu-ilmu tentang dunia. Kita lihat sekarang ini, ilmu tentang dunia orang bagi nilai yang tinggi, markah tinggi. Macam mana kita nak tengok markah tinggi? Gaji tinggi. Boleh letak gaji tinggi, bermakna markah orang memberikan kepada dia tinggi. Berapa markah diberikan kepada orang-orang yang hamilul Quran, orang yang mahir dalam Al-Quran, orang yang hafiz Quran, orang yang mengajar Al-Quran? Berapa markah diberikan? Markah kalau bekerja mungkin 1000. Itu paling tinggi. Kalau dulu Masya Allah 200, 300, 500, itu markah yang diberikan. Amat malang kita orang Islam telah meletakkan markah kepada Al-Quran yang sangat-sangat rendah sekali berbanding dengan ilmu-ilmu dunia. Kenapa kena letak tinggi? Kerana Allah telah meletak tinggi harganya. Harga syurga. Harga orang pembawa Al-Quran adalah harga syurga. Harga paling tinggi sekali. Dan sepatutnya bagi kita meletakkan harga kepada orang-orang Al-Quran ini adalah harga tinggi. Sebab tu ramai anak-anak kita ataupun kita sendiri tidak menghantar anak-anak untuk belajar Al-Quran. Tidak menghantar anak-anak untuk belajar Al-Quran, mendalami betul-betul Al-Quran, menghafal Al-Quran, kerana kita rasa tidak ada kehidupan. Kita rasa tidak boleh buat duit. Belajar Al-Quran nak jadi apa? Nak jadi apa belajar Al-Quran? Kita duk rasa. Bila kita hantar anak belajar Al-Quran, mereka akan rasa sesuatu. Hafal Al-Quran, mereka akan rasa sesuatu. Kamu hantar anak belajar Al-Quran ni tak belajar akademik, nanti nak jadi apa? Nanti nak jadi apa? Tidak merasa sesuatu yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu sesuatu yang besar. Besarlah harganya, kata Imam Syafi'i. Siapa yang belajar fiqh, agung wawasannya. Fiqh, agung wawasannya. Atau siapa belajar hadis, kuatlah hujahnya. Siapa yang belajar ilmu hisab, cerahlah otaknya. Siapa mempelajari ilmu yang pelik, lembutlah wataknya. Siapa yang belajar ilmu yang pelik, ini bukan pelik-pelik yang kita rasa pelik ni. Banyak benda pelik sekarang ni. Wallahu a'lam, pendapat ustaz-ustaz pun pelik juga. Dalam pendapat tu banyak-banyak. Kalau kita buka hadis, kalau kita buka fiqh, pelbagai pendapat ada kepada satu benda. Tapi kadang-kadang ustaz ni ambil pendapat yang pelik sekali. Untuk apa? Untuk masyarakat rasa, ustaz ni terror lah, tak pernah dengar lagi pendapat ni, pelik. Bukan itu. Bukan pendapat itu bermakna orang jarang-jarang kaji benda itu, kita kaji, itu pelik maksudnya. Sebab dalam pendapat, kalau kita nak ambil pendapat yang ikut kita suka, memang ada. Memang ada. Kita malas solat contoh, malas solat. Nak ambil pendapat ini, solat niat saja pun ada. Walaupun pendapat tu pendapat sesat, ada. Kita malas solat, kita nak jamak tiap-tiap kali waktu, ada pendapatnya. Salat zuhur dengan asar, kita buat nak dekat-dekat asar. Kita buat salat zuhur, kemudian terus salat asar.
Ada pendapat tersebut. Salat maghrib dengan isyak, nak habis maghrib, kita salat maghrib, salat isyak habis sekali je. Dan itu telah dilakukan di Tunisia. Saya ada adik belajar di Tunisia. Dia kata di Tunisia ni, kalau nak salat zuhur, pergi dekat-dekat asar. Zuhur tidak dibuka, masjid tak buka. Nak dekat asar, mereka salat zuhur, kemudian masuk asar, terus salat asar, tutup masjid, balik. Ada pendapat, kita nak guna pendapat tersebut, jimat kipas kita, jimat kita, masa kita. Tetapi bagi kita, bagi Imam Syafi'i, itu pendapat yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat pelik kalau kita lakukan di sini. Dan dalam banyak perkara, pelbagai pendapat ada. Pendapat yang dekat kepada hadis adalah pendapat yang sangat selamat. Tetapi kebanyakan ada orang yang memberi pendapat yang kadang-kadang pelik, yang kadang-kadang tidak dilakukan di sini, menjadikan dia pelik. Siapa mempelajari yang pelik, lembut wataknya, bermakna yang orang tak buat, kita buat, tapi yang betul. Dan siapa tidak menahan nafsunya, akan tidak bermanfaat ilmunya. Ini kata Imam Syafi'i. Ilmu kita tidak bermanfaat jika kita tidak menahan nafsu. Tuan-tuan hadirin hadirat rahmati Allah sekalian, insya-Allah sempena Lailatul Qadar ini yang turunnya Al-Quran, kita melihat sedikit tentang penurunan Al-Quran. Benda ini selalu kita dengar dan perlu kita ulang-ulang. Kerana apa? Pengulangan itu dapat menetapkan ilmu kita. Pengulangan itu dapat memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakannya. Nuzul Al-Quran, yang kita duk belajar nuzul Al-Quran, mungkin di sekolah-sekolah dulu. Sebagaimana saya sebut tadi bahawa penurunan Al-Quran ni ada 3 peringkat. Ada 3 peringkat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ke Lauh Al-Mahfuz. Lauh Mahfuz. Yang kedua, daripada Lauh Mahfuz, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ke Baitul Izzah, ataupun langit dunia. Penurunan yang pertama dan kedua ini, dia penurunan sekaligus, seketul begitu. Wallahu alam berbentuk macam mana, begitu Allah turunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran disebut. Diturunkan Al-Quran bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Yang pertama, penurunan Al-Quran secara sekaligus. Daripada Lauh Mahfuz, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ke Lauh Mahfuz. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun langit dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Apa hikmahnya Allah menurunkan di Lauh Mahfuz ini? Peringkat-peringkat, apa hikmahnya? Kenapa Allah tak turunkan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ke Lauh Mahfuz untuk membezakan dengan kitab-kitab samawi lain. Keagungan Al-Quran, Allah nak bezakan. Kitab samawi lain Allah tak turunkan begitu. Terus Allah berikan kepada Nabi sekaligus. Kalau 5 helai, 5 helai lah. Kalau 100 helai, 100 helai lah. Yang kedua, untuk menunjukkan dan membuktikan keunggulan dan ketinggian Al-Quran dan martabat Rasulullah. Untuk menunjukkan bahawa Al-Quran itu unggul, untuk membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggi martabatnya. Yang ketiga, untuk menjadikan langit dan di sebalik tentang kedudukan Lauh Mahfuz itu sendiri
dan Maha berkuasa serta Maha mengetahui. Untuk menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah, Lauh Mahfuz di mana kita tak tahu. Di mana tak tahu itu bermakna rendahnya ilmu kita. Allah beritahu bermakna besarnya, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu tahap pertama. Tahap kedua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini yang dimaksudkan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, mengatakan diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Malam Qadar lah diturunkan. Daripada Baitul Izzah ke langit dunia, menurut pendapat Ibnu Abbas, diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Yang mana kita sambut malam nuzul Quran itu turun Al-Quran secara beransur-ansur, turun satu di Gua Hira. Itu nuzul Quran, ya. Manakala dalam Lailatul Qadar ini turun sekaligus. Kita kena tahu, sebab apabila disebut Lailatul Qadar ini, dia malam 10 terakhir. Kita sambut nuzul Quran 17. Mana dia tak sama. Kena tahu 17 itu turun beransur-ansur daripada Iqra, daripada Al-Alaq sampai habis. Manakala malam Lailatul Qadar turun sekaligus. Turun sekaligus. Apa hikmahnya penurunan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah? Sama juga seperti yang pertama tadi, untuk membezakan antara kitab Al-Quran itu dengan kitab-kitab samawi lain. Kelebihan Al-Quran, untuk menjadikan langit dan sebaliknya tentang kedudukan Lauh Mahfuz itu, kita tak tahu langit. Kita sebut langit, kita nampak di atas. Di mana tempatnya Baitul Izzah, wallahu alam, kita tak tahu, bermakna ceteknya ilmu kita, luasnya ilmu Allah. Untuk memuliakan manusia ataupun Bani Adam pada pandangan malaikat, serta mengumumkan bahawa Allah merahmati manusia, supaya manusia mengambil pengajaran yang mana Al-Quran suatu yang amat bernilai melalui teknik penurunannya yang begitu rapi dan teliti serta terpelihara. Nak bagi tahu kepada kita, pengajaran kepada kita bahawa apa yang ada dalam Al-Quran itu bernilai sekali. Sebab tu dia ada tahap penurunannya, bukan bagi begitu je. Jumpa tepi jalan, Muhammad ambil ni. Tidak. Dia ada step dia, ada langkah-langkah dia. Menyebabkan dia sangat bernilai untuk kita menghayati. Yang kedua, penurunan beransur-ansur. Ini yang kita bahas. Penurunan yang mana kita tahu bahawa Rasulullah SAW menerima wahyu ini yang pertama di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ada beberapa pendapat ulama mengatakan berapa lama Rasulullah SAW mendapat wahyu ini. Ada mengatakan 20 tahun. Daripada turun Al-Alaq ini, Iqra ini, sampai turun wattaqu yawman la hingga habis, ataupun al-yawma akmaltu lakum sampai habis, selama 20 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun. Tapi ulama telah mengambil satu pendekatan bahawa Rasulullah SAW hidup di Mekah selama 13 tahun pada masa kerasulannya, dan di Madinah selama 10 tahun. Bermakna lebih kurang 23 tahun. Dalam masa itulah, dalam tempoh itulah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Bermakna turunnya wahyu, turunnya Al-Quran itu selama 23 tahun. Itu pendapat yang rajih. Apa hikmah penurunan Al-Quran beransur-ansur ini? Semua ada hikmah. Allah nak berikan sesuatu ni mesti ada hikmahnya. Tiap-tiap ada sesuatu ada hikmahnya. Saya baru ni tanya doktor. Kita ada doktor di sini. Saya masuk hospital Seberang Jaya nak bedah appendix. Dia buatlah penerangan tentang appendix.
Dia kata sebenarnya pen ni dia tak ada apa. Kalau dah bengkak, kita buang, dia kata, kita buang, tak ada apa pun. Dan dia ada pun tak ada apa. Dia kata, fungsi tak ada apa. Saya tanya dia, doktor Islam, nama dia Israel nama dia. Masya Allah. Israel nama dia. Israfil ke Israel begitu nama dia. Saya tanya dia, doktor, sesuatu yang Allah cipta ni mesti ada fungsinya. Mustahil Allah cipta sesuatu yang tidak ada fungsi, saya kata dia. Ya, dia kata. Dulu doktor buat kajian, pengkaji appendix ni tak ada fungsi, dia kata. Tak ada fungsi. Nak buang ke, nak biar ke, tak ada fungsi. Tapi baru-baru ni buat penemuan, dia kata ada fungsi. Itulah saya kata. Ada fungsi. Dia kata ya. Fungsinya kalau dia ada, dia mengeluarkan bakteria baik daripada appendix tersebut. Keluarkan bakteria baik. Tapi dia kata kalau kita buang, setakat ini tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Wallahu a'lam. Kajian akan dibuat, demi kajian dibuat, dia akan nampak sesuatu yang Allah cipta. Bermakna sesuatu yang Allah rancang, sesuatu yang Allah cipta ni mesti ada sebab, mesti ada sesuatu, mesti ada hikmahnya. Penurunan Al-Quran ini daripada munajjaman ini, daripada beransur-ansur juga ada hikmahnya. Allah boleh berikan sekaligus kepada Rasulullah, boleh berikan. Allah boleh tulis cantik lagi, boleh tulis dengan tulisan yang cantik dengan tinta emas lagi. Allah boleh buat. Tetapi Allah tak tulis. Allah bagi satu-satu sehingga sahabat ni menulis Al-Quran, dia pelepah kurma tulis Al-Quran, di tulang-tulang tulis Al-Quran, di batu-batu menulis Al-Quran, turun Al-Quran tulis. Susah. Bukan Allah tak boleh beri, tapi Allah nak memberi hikmah di sebalik apa yang Allah berikan tersebut. Kalau Allah turunkan sekaligus seketul begitu kepada Rasulullah, sahabat tak hafal dah. Sahabat tak hafal. Karena susahlah nak menulis, maka sahabat hafal. Yang pertama, untuk memudahkan hikmah penurunan Al-Quran beransur-ansur ini, untuk memudahkan Nabi menghafal dan memahami maksud serta kandungannya supaya mudah meresap ke dalam jiwa dan tetap dalam hati baginda dan sahabat. Mudahlah nak hafal, turun 5 ayat, mudah nak hafal. Cuba turun 5 juz, jenuh sahabat nak hafal. Turun 5 juz, turun 5 line, turun 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat, senang je. Tak sampai pun 2 baris. Supaya Nabi sentiasa bergembira serta terhibur dan merasa hampir dengan Allah. Apabila turun ayat Al-Quran ini, Rasulullah SAW gembira, terhibur. Rasulullah seronok turun ayat. Seolah-olah Allah masih lagi melihat, memerhatikan, menyayangi Rasulullah SAW. Nabi merasa sentiasa mendapat perhatian daripada kedatangan Jibril pada masa turun wahyu. Yang keempat, sebagai senjata untuk menentang dan menandingi mereka yang tidak mempercayai Al-Quran. Ini senjata Rasulullah. Senjata Rasulullah, turun ayat Al-Quran saja menjadi senjata orang yang tidak mau mengikut Rasulullah, ataupun orang yang mengatakan Rasulullah ini gila, Rasulullah gila, Rasulullah itu, Rasulullah ini. Senjata Rasulullah adalah Al-Quran. Memberi kemudahan serta memudahkan Nabi menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Mudah Rasulullah nak sampai satu-satu benda, satu-satu perkara Rasulullah nak sampaikan. Membetulkan adat tradisi orang-orang Arab. Adat tradisi orang-orang Arab ni telah melekat dalam darah daging mereka. Maka dengan turun Al-Quran satu-satu ni, mudah bagi Rasulullah untuk membasmi, untuk membetulkan adat tradisi mereka satu-satu, dan orang pun boleh terima. Untuk disesuaikan dengan keadaan dan suasana semasa.
Nak sesuaikan ayat Al-Quran dengan suasana semasa ni, kalau turun sekaligus susah. Tetapi apabila turun satu-satu ayat, 2 ayat sekali, 5-6 ayat sekali, mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membezakan antara kitab Al-Quran ini dengan kitab yang sebelumnya. Kita tahu kitab sebelumnya ni turun sekaligus. Manakala Al-Quran turun secara beransur-ansur. Untuk menyesuaikan jawapan orang-orang kufar ini, orang-orang kafir. Banyak soalan-soalan mereka. Soalan yang pelik pun ada, soalan yang tak masuk akal pun ada. Pelbagai soalan mereka ni dijawab oleh Al-Quran. Turun satu-satu untuk menjawab soalan-soalan mereka. Untuk membuktikan bahawa Al-Quran itu daripada Allah, bukan daripada Rasulullah. Kalau daripada Rasulullah boleh buat bila-bila masa. Ada saja masalah Rasulullah boleh buat. Tetapi Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mukjizat, senjata menentang orang-orang yang tidak mahu menerima kebenaran Al-Quran, supaya mudah dihafal dan mudah difahami. Al-Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara hikmahnya penurunan satu-satu. Ayat yang pertama diturunkan sebagaimana kita ketahui, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 hingga ayat 5. Ayat yang terakhir diturunkan, berbeza ulama. Ayat yang pertama ada juga perbezaan ulama. Ada ulama mengatakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada juga pendapat mengatakan ya ayyuhal muddassir. Pendapat ulama. Dua-dua betul. Yang pertama, Iqra' itu lebih betul. Yang kedua, di antara yang pertama, ya ayyuhal muddassir, di antara yang pertama turunlah. Ayat yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum, mengikut setengah ulama. Ada ulama mengatakan al-yauma akmaltu lakum. Ada pendapat ulama mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surah Al-Baqarah ayat 281. Itu yang rajih, itu yang muktamad, itu yang lebih sesuai. Ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, bukan al-yawma akmaltu lakum. Manakala al-yawma akmaltu lakum yang terakhir diturunkan dari sudut apa? Itu betul. Dari sudut penyempurnaan agama, ya. Ayat yang terakhir diturunkan dari sudut fiqh, ada. Ayat yang terakhir diturunkan daripada sudut apa? Ada. Tetapi keseluruhan ayat yang terakhir diturun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tuan-tuan hadirin hadirat rahmatullah sekalian, itu Al-Quran. Macam mana turun Al-Quran, macam mana keadaan Al-Quran dulu? Mungkin kita tak dapat bayangkan Al-Quran dulu turun, tak ada titik, tak ada baris, tak ada tanda baca, tak ada semua. Macam mana sahabat baca? Begitu Al-Quran ditulis dulu, tidak ada apa. Kita tak ada baris, tak boleh baca. Tak ada titik lagi, tak boleh baca. Macam mana mereka baca? Mereka baca Al-Quran dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau kita ada ilmu tentang bahasa, bawa Al-Quran tak ada baris, kita boleh baca. Tinggi sikit ilmu kita, bawa Al-Quran tidak ada titik, boleh baca. Saya terkejut. Semalam saya baca satu Quran. Quran itu ditinggalkan oleh adik saya. Dia baru balik daripada Sudan, dan dia imam tarawih di Penang. Ditinggalkan Quran tu di rumah saya. Saya baca Quran tu, pelik sangat Quran ni. Saya baca tak perasan, banyak tak ada titik Quran itu. Fa tak ada titik. Fa ditulis titik di bawah. Baca macam mana? Qaf titik dia satu di atas. Nun tak ada titik. Tanda panjang lentang pukang, bukan lentang pukang, tak sesuai macam Quran yang kita duk baca. Saya duk belak Quran, main mana Quran ni? Cetakan Al-Maghrib, cetakan Morocco.
Dan mereka baca Al-Quran tidak sama dengan kita baca Al-Quran. Dari sudut qiraat dia. Mungkin kita tengok baru ni musabaqah tilawatul Quran. Yang Morocco baca, dia baca dengan qiraat-qiraat yang biasa dia baca. Begitulah mereka baca hari-hari. Yang perempuan dapat nombor 1, macam tu mereka baca. Yang lelaki dapat nombor 4, tak salah saya. Begitu dibaca. Bermakna tak heran kalau nun tak ada titik, kalau fa titik di bawah, kalau qaf titik 1 di atas, dan banyak benda yang beza dengan kita. Mereka boleh baca kerana mereka baca dengan ilmu. Al-Quran turun tidak ada titik, tidak ada baris. Selepas itu baru diberi titik. Selepas itu diberi titik, tak ada baris, dengan khat kufi. Kita tak tahu khat kufi. Tak ada khat kufi di sini. Khat yang berketul-ketul, satu naik ke atas, terus itu khat kufi nama. Begitu Al-Quran mula-mula ditulis. Kemudian baru ditulis dengan khat Farisi. Khat Farisi ni khat yang orang Pakistan menulis. Itu khat Farisi lah. Kemudian baru ditulis dengan khat sulus. Itu khat sulus. Bukan. Itu khat nasakh. Khat sulus di atas. Baru ditulis dengan khat sulus. Susah nak baca khat sulus. Khat kufi lagi susah. Khat Farisi lagi susah. Baru ditulis dengan khat sulus. Kemudian barulah ditulis dengan khat nasakh. Yang duk nampak ni khat nasakh. Mudah bagi kita. Diberilah titik, diberilah baris. Pun kadang-kadang kita tak terbaca. Cuba kalau Quran dulu tak ada titik, ada alasan kita nak baca, ada alasan kita tak baca. Tak ada titik, tak ada baris, nak baca macam mana? Alasan. Tetapi ulama telah mengkaji apabila Islam ni tersebar ke seluruh dunia, orang-orang ajam masuk, maka keperluan itu ada. Dan alhamdulillah, kita hidup di zaman teknologi ni. Pelbagai kecanggihan dibuat untuk kita boleh baca Al-Quran. Untuk kita boleh baca Al-Quran, pelbagai teknologi ada. Sekarang ini dengan Al-Quran pelbagai guna pun ada. Al-Quran dengan tafsirnya ada, pen Al-Quran pun ada dan sebagainya. Semua kemudahan. Untuk apa kemudahan tersebut? Untuk kita membaca Al-Quran dalam kereta kita. Dulu susah, kaset lah, sagi anak duk tarik, cucu duk tarik tali dah. Sekarang tak payah kaset dah, CD pun tak payah dah. Beli saja, flash disk, masuk saja. Semua 30 juz boleh. Nak apa? Semua kemudahan ada. Kemudahan untuk memudahkan kita mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin hadirat Allah sekalian, itu sedikit dapat kita bincang pada pagi ini. Saya tahu bahawa tuan-tuan lebih banyak amal daripada saya. Tuan-tuan lebih faham daripada saya. Tuan-tuan ini lebih banyak koleksi amalan baca Al-Quran daripada saya. Apa yang saya cakap ini untuk memberi kekuatan kepada saya untuk ilmam betul-betul memegang Al-Quran, betul-betul membaca Al-Quran, betul-betul mengamalkan Al-Quran dalam diri. Tuan-tuan hadirin hadirat Allah sekalian, daripada apa yang kita dengar ini dapat memberi kekuatan kepada kita insya-Allah untuk mengisi hari-hari yang baki ini. Mungkin kita ada 8 hari lagi, hari-hari yang baki ini, untuk kita mudarasah Al-Quran, untuk kita muzakarah, untuk kita membaca sebanyak yang mungkin. Mungkin inilah masa untuk kita cek balik apa yang kita rancang di permulaan Ramadan. Aku nak baca habis 30 juz. Mungkin target kita tak tercapai lagi, mungkin baru 15 juz. Masa inilah kita nak lipat gandakan untuk sampai target kita. Manakala target-target yang tercapai itu kita tambahkan lagi dengan amalan-amalan yang lain. Semoga Ramadan ini dapat memberi 1000 makna kepada kita, dapat memberi kesan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Apabila Allah Subhanahu wa taala salah dan silap daripada kelemahan saya sendiri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf dari tuan-tuan dan puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.